Seperti yang kita janjikan, ada kita bersama dalam segmen Illit Rohani yang kita bawakan setiap hari Jumaat, ya Wali. Alhamdulillah, memperkatakan pada pagi ini mengenai keluh kesah bersama kita Dr. Hajah Masriati binti Haji Yahya, Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Sudah pun bersedia untuk bersama kita secara maya. Terus saja kita sapa Yang Mulia Doktor. Assalamualaikum Yang Mulia Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gembira rasanya dapat bersama dengan Dr. Hajah lagi dalam segmen Illit Rohani ini, memperkatakan mengenai dengan keluh kesah. Apa kabarnya ni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa khabar Hani dan Wali? Alhamdulillah. Kami berdua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera saja pagi ini. Sihat dan ceria pada hari ini, syukur Alhamdulillah. Baiklah Doktor, mengenai dengan topik perbualan kita pada hari ini memang sesuai serasi dengan iklim suasana pada masa ini. Kita dilanda dengan cabaran COVID-19 ini. Mungkin ada di antara kita memang berada di dalam satu mental yang sentiasa berkeluh kesah. Mungkin. Dan jika jiwa bergelora ni memang salah satu caranya orang biasanya reaksi mereka adalah dengan berkeluh kesah. Jadi mungkin doktor boleh menerangkan lebih lanjut kenapa doktor membawakan topik ini dan apakah definisi keluh kesah ini. Okay, baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar, kepada para penonton di mana jua segmen ini dapat ikuti, mudah-mudahan kita ini semua sentiasa dalam rahmat Allah jua, sentiasa dalam rahmat Allah jua, sentiasa diberkati apa jua kita laksanakan hari ini untuk hari esok dan seterusnya. Dan insyaAllah melalui segmen ini saya akan bawakan sikit tajuk mengenai dengan keluh kesah. Keluh kesah di mana kita ni akan berbincang sikitlah mengenai dengan sifat keluh kesah ini tadi. Dan mungkin saja penyelesaian di akhirnya nanti diharapkan akan dapat membantu meningkatkan kembali kita ni punya kekuatan rohani, dapat memperkasakan semula kekuatan rohani kita ni dan juga dapat meningkatkan ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala sesuailah dengan segmen Illit Rohani kali ini. Baik, untuk menjawab definisi mengenai dengan keluh kesah tadi, merujuk kepada beberapa kamus yang dilihat sepakat saja mengatakan perkataan keluh ni adalah perbuatan kita ni mengeluh. Okay. Kemudian sementara perkataan kesah itu pula adalah ungkapan yang lahir daripada kita ni mengeluh tadi itu. Macam tu. Sebagai contoh mungkin kita ni mengeluh menghela nafas yang panjang macam tu. Atas sebab kita ni merasakan satu kepayahan, satu kesusahan, satu penderitaan, satu kesedihan yang sangat mendalam yang kita ni rasakan. Macam itulah. Itu yang dimaksudkan dengan keluh kesah. Sebab tu saya bawakan tajuk ini pada segmen kali ini. Baik. Ya, itu dia definisi keluh kesah apabila kita ni bersedih, berduka cita, ditimpakan segala musibah, dan juga banyak cabaran-cabaran hidup. Pastinya kita ni manusia hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat lemah ini, pasti akan merasa sedikit keluh kesah di dalam menjalani kehidupan yang serba sementara ini. Kalau menurut Dr. Hajah sendiri, penjelasan Al-Quran berkenaan dengan keluh kesah ini, mungkin ada yang boleh dikongsikan bersama kita. Baik, mengenai dengan keluh kesah, Al-Quran Karim sebenarnya sudah lama menyebutkan tentang sifat ataupun karakter berkeluh kesah ini sebenarnya. Cuma persoalannya ialah kenapa Allah Ta'ala highlightkan tentang keluh kesah ini di dalam Al-Quran. Okay. Yang perlu kita ambil perhatian di sini ialah karakter keluh kesah ini sebenarnya adalah satu sifat yang sangat buruk. Dan kalau dari sudut kerohanian ataupun dari sudut tasawufnya disebut sebagai sifat mazmumah, sifat yang buruk.
Jadi perlu kita ingat bahwasanya sifat suka berkeluh kesah ni adalah sebenarnya sifat yang sangat buruk. Kenapa? Kenapa sangat buruk itu? Okey, baik, kita ni merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 21. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ataupun kebaikan harta ataupun kemudahan, ia amat kikir. Okay? Jadi berdasarkan ayat ini jelas sifat berkeluh kesah itu adalah sebagai pintu kepada pembuka jalan ataupun pembuka jalan kepada beberapa sifat buruk yang lainnya. Okay? Jadi dalam kita ni mempunyai sifat buruk yang suka berkeluh kesah tadi itu, impaknya memanglah kita ni akan menjadi orang yang sombong apa tidaknya. Okay? Kita ni memang kalau sudah ditimpa kesusahan, okay, kita ni memanglah berkeluh kesah, memang, tetapi tidak cukup di saat sana tu kita ni berkeluh kesah, bahkan kita ni cuba berkongsi pula dengan yang lain mengenai dengan keluh kesah kita ni itu dengan tujuan ni yang perlu kita perhatikan, dengan tujuan, dengan matlamat kita ni berkongsi itu adalah supaya kita ni mendapat empati ataupun menarik belas kasihan daripada orang yang lain. Bagaimanapun setakat menarik perhatian kepada orang lain supaya kasihan kepada kita ni pun masih boleh lagi kita ni terima. Yang menjadi isu ni sana ialah meskipun orang itu sebenarnya empati dan kita ni tidak juga berubah. Di situ jadi masalahnya. Sepatutnya apabila kita ni berkongsi masalah dengan orang lain dan orang lain akan menasihatkan kita ni, okey, sebaik-baiknya kita ni ambillah nasihat itu dan kita ni merubah. Kita ni yang berubah. Okey, berubah maksudnya kita ni menjadi yang lebih baik macam tu. Memang benar semua orang akan berkeluh kesah, tidak dinafikan. Tetapi macam mana kita ni akan menyelesaikan keadaan berkeluh kesah tadi ni? Memang akan ada banyak orang yang sangat level keluh kesah tu sangat tinggi. Memang ada, tidak dinafikan. Tapi bagaimana kita ni meminimalkan tahap tu keluh kesah tadi tu. Macam tu. Sebab kalau kita ni indah meminimalkan, jadi ia akan membawa kepada beberapa sifat buruk yang lainnya. Seperti mana yang sebutkan tadi, yang mana akan menyebabkan tadi sombong. Okay? Sombong bukan artinya dilihat di sini atas sebab kitanya tu ialah memang pada dasarnya kalau orang yang diberikan kekayaan, pangkat, jawatan yang tinggi, memang ini akan menyebabkan lebih sombong lagi lah. Tetapi dalam keadaan kita ni sebagai orang yang biasa, orang yang berada dalam taraf bawahan ni, okay, tidakkan mungkin selayak-layaknya kita ni akan bersifat sombong lagi. Sepatutnya kita ni akan lebih menjadi orang yang sentiasa muhasabah diri dan tidak akan mengambil bersifat sombong, malah akan lebih bersifat reda dan dapat membaiki diri kita ni sendiri. Itu sebenarnya yang diperlukan daripada ayat Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 21 tadi itu. Artinya kendati pun memang benar disebutkan sifat berkeluh kesah itu memanglah suatu perbuatan yang buruk dan tugas kita ni adalah sebenarnya mengambil balik tugas sifat yang buruk itu tadi ambil balik, kita ni baiki dan biarkanlah gantilah dengan sifat-sifat yang jauh lebih baik, sifat-sifat mahmudah. Janganlah sampai kita ni menjadikan lebih sombong pula, bertambah sombong kan. Tadi disebutkan kalau kita ni diberikan harta, diberikan kemudahan, tidak juga merubah kita ni untuk menjadi lebih baik, bahkan menjadi kikir. Itu disebutkan dalam Quran. Kikir tu maksudnya kalau dalam bahasa Brunei kita itu sebenarnya adalah karit. Kerikut, betul. Jadi kalau kita ni lalihkan, makna kerikut tu maksudnya artinya kalau kita ni diberikan kemewahan, harta benda, artinya kita ni bertambah kerikut dan kurang peduli dengan orang kiri kanan kita ni. Itu jadinya. So itu sebenarnya Allah Ta'ala mengingatkan supaya jangan kita ni tu berada dalam keadaan sifat yang terlalu berkeluh kesah. Biarlah kita ni tu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu mesej yang signifikan tadi yang Ustazah sampaikan, rupanya
keluh kesah ini memang terjadi, tetapi apa yang membuatkan ia sesuatu sifat mazmumah adalah apabila orang itu tidak mahu berubah daripada apa yang membuatkan ia berkeluh kesah itu. Jadi mungkin Ustazah boleh menerangkan dengan lebih lanjut ni Ustazah mengenai dan bahaya keluh kesah dalam kehidupan seharian kita ni. Okey, baik. Bahayanya keluh kesah ni, kalau kita ni tidak pandai menangani ataupun kurang-kurang mau menanganinya, akan menyebabkan kita sendiri akan termasuk sebagai golongan orang yang sombong. Apa tidaknya, kalaulah sudah kita ni tu berkeluh kesah, sombong tu maksudnya begini. Kita ni sebenarnya diberikan nikmat, diberikan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa nikmat yang lainnya. Di mana kita ni selesa dalam kehidupan kita ni sebenarnya. Cuma apabila kita ni diuji sedikit saja, kita ni sudah mula berkeluh kesah. Dan apabila kita ni tidak ataupun kurang bijak mengendalikan keluh kesah itu, akan menyebabkan kita sendiri menjadi orang yang tidak bersyukur dengan keselesaan, dengan ketenteraman yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu. Itu satu perkara akan menyebabkan kita ni menjadi sombong. Kedua, kalau misalnya kita ni kurang-kurang pandai menangani sifat tadi ni, sifat keluh kesah ni tadi sampai levelnya tinggi, akan menyebabkan kita menjadi orang yang tidak sabar, kurang sabar dalam menangani musibah, dalam mendemani segala ujian, kurang sabar. Dan akhirnya kita ni menjadi orang yang kurang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah impak buruknya kalau kita ni keterlaluan berada dalam level ataupun tahap keluh kesah yang bersangat-sangatan, yang akhirnya akan menyebabkan jiwa kita sendiri akan berada dalam situasi kesedihan yang sangat berpanjangan. Di sinilah bahayanya. Baik, saya setuju sekali dengan perkongsian yang mulia Dr. Hajah sebentar tadi keluh kesah itu boleh menjadikan kita ni seorang yang sombong. Sebenarnya saya tidak dapat menangkap bagaimana kita ni boleh menjadi seorang yang sombong itu kan, sekali setelah penerangan sebentar tadi jelaslah Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita sepanjang tahun sihat. Indah ada damam. Datang sehari damam. Mengusut pasal damamnya ni. Padahal nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang tahun itu dikurniakan kesihatan dan juga keafiatan sehingga ia melupakan akan nikmat tersebut dan tidak bersyukur di atas kurnia. Jadi dengan hanya permasalahan ataupun musibah yang sedikit jangan sampai kita ni menafikan ataupun orang kita ni bertiada ni Ustazah, Doktor bertiada dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Jadi itu rupanya adalah apa yang dimaksudkan dengan kesombongan itu. Kesombongan dengan apa nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang satu mesej yang signifikan sekali itu Wal Betul. Apa yang ingin saya tahu ni Ustazah, bagaimana pula caranya untuk kita ni menangani kalau sekiranya ada sifat keluh kesah itu? Baik. Memang tidak dinafikan. Memang semua orang pun akan berkeluh kesah, termasuk diri saya sendiri juga. Cuma yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, bagaimana caranya kita ni menangani ataupun handle situasi keluh kesah dalam jiwa kita ni sendiri itu tadi. Baik. Pertama-tama kita ni hendaklah melihat ke dalam diri kita ni semula. Kalau kita ni berkeluh kesah, janganlah selalu melihat permasalahan itu kepada orang lain. Lihatlah dalam diri kita sendiri. Apa sebab? Apa puncanya yang menyebabkan kita ni berkeluh kesah itu? Mungkin saja ada satu sisi yang lain kita ni melakukan kesalahan mungkin. Jadi itu yang perlu diperbaiki. Baik, di sana diperlukan satu muhasabah diri. Di dalam muhasabah diri itu, dalam menangani muhasabah diri, indahlah cukup kita ni bercakap sahaja. Perlunya adalah kita ni mempraktikkannya. Muhasabah diri itu melalui apa? Pertama ialah melalui solat, of course dengan solat, dengan sembahyang. Sebab di dalam sembahyang itulah sebenarnya tempat dan tujuan kita ni mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik aduan yang kita ni kemukakan adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah jua yang mendengar, Maha mendengar. Sifat Allah Taala itu adalah Maha mendengar. Jadi ia akan pasti mendengar kita ni punya keluhan. Cuma saja barangkali kita ni perlu mengambil masa sedikit bagaimana mungkin nantinya Allah Ta'ala akan berikan satu jalan kepada kita ni untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita ni lalui dan kita ni hadapi. Itu. Untuk kita ni lebih bersyukur ni Ustazah menjalani kehidupan di muka bumi Allah yang serba sementara ini. Ada saya mendengarkan tips untuk melihat yang di bawah daripada kita ni. Maksudnya apabila kita ni ditimpa permasalahan ataupun kesakitan ni Ustazah sebenarnya ada lagi orang yang lebih susah dan juga lebih sakit daripada kita ni
Dan jika kita ni merasakan kita ni diberikan ujian yang cukup berat, sebenarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya adalah seorang nabi dan juga rasul Contoh. yang berat sekali ujiannya betul, yes. Ketika menjalankan dakwah baginda. Menurut ustazah sendiri. Betul. Betul. Saya setuju. Okey, baik. Okey, dengan masa di hujung yang singkat. Okey, baik. Kita ni ambil saja sebenarnya Allah Taala tidak akan menguji kita ni di luar daripada kemampuan kita ni sebenarnya. Jadi apa yang mendatang kita ni berkeluh kesah, itu hanyalah sebahagian kecil ujian yang Allah Taala berikan kepada kita ni. Ingatlah kita ni Allah Taala jadikan kita ni untuk melalui satu kehidupan adalah sebenarnya untuk melalui ujian-ujian yang Allah Taala sediakan untuk kita ni. Untuk apa? Kerana untuk meningkatkan keimanan kita ni, untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirnya nanti pun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga pada akhirnya. Okey, jadi di sini kita ni perlulah yang penting sini adalah kita ni berhati-hati dalam berkeluh kesah. Janganlah sampai kita ni sekarang ke tahap yang agak buruk berkeluh kesah itu menyebabkan kita ni orang sampai mengeluarkan kata-kata yang kesat tanpa kita sedari, gitu. Itu perlu kita awasilah. Okay. Alhamdulillah, luar biasa perkongsian pada pagi ini ustazah. Betul. Mudah-mudahan ya doktor dapat memberikan sedikit sebanyak ya inspirasi, pengajaran, iktibar ya daripada perkongsian kita membawakan tajuk keluh kesah ini. Mudah-mudahan kita ni semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Dr. Raja, dan insya-Allah kita ni akan bersama lagi di lain kesempatan yang pastinya dalam segmen Elit Rohani ini dengan tajuk yang lain pula. Selamat berhari Jumaat Dr. Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.